Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 5 dari KA2 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Implikasi Hedonisme dan Pengaruhnya Terhadap Remaja. Lokasi kajian kami bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri Sembilan. Kajian ini dilakukan bagi memenuhi tugasan kami dalam subjek Penghayatan Etika dan Peradaban berkodkan UTC 1012. Dan nama pensyarah kami ialah Dr. Adibah binti Sulaiman Elias Muhammad. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Kazani, nombor matrik 1202859. Nama saya Nur Syahirah binti Alizen, nombor matrik 1202851. Nama saya ialah Nur Nabila Al-Naimah binti Ramli, nombor kad matrik 1201423. Nama Nurul Yusniza Syahira binti Yusof, nombor matrik 1201436. Nama saya ialah Nur Fatin Akila binti Muhammad Noh, nombor matrik 1201439. Saya akan membentangkan bab 1 iaitu pendahuluan. Di dalam bab ini, secara ringkasnya, ia menceritakan tentang persoalan objektif kajian literatur, metodologi kajian dan juga skop kajian berserta lokasi kajian. Bagi aspek persoalan kajian, ia adalah untuk mengenal pasti maksud hedonisme dan contoh budaya hedonisme yang berlaku dalam masyarakat kini. Bagi objektif kajian pula, ia untuk mengenal pasti punca berlakunya hedonisme dan tahap pengamalan etika dalam kehidupan remaja serta mengkaji langkah yang proaktif untuk membanteras berlakunya budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Untuk kajian literatur, kami telah mengambil beberapa kajian yang lepas berkaitan teori budaya hedonisme dan statistik pengaruh budaya hedonisme dapat kita lihat sebagai asas utama dan ianya adalah perkara penting bagi melakukan kajian berkaitan isu ini. Bagi aspek metodologi kajian, kami telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah yang pertama ialah kuantitatif dan yang kedua ialah kualitatif. Kuantitatif ialah kami menggunakan borang soal selidik dan kualitatif kami telah menggunakan bahan-bahan sekunder. Seterusnya, skop kajian kami melibatkan pelajar USIM dari pelbagai peringkat umur antara 18 hingga 24 tahun. Manakala lokasi kami bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri Sembilan. Remaja ini lebih terdorong dengan budaya hedonisme kerana mereka sangat menginginkan perasaan bahagia sehingga tidak mahu merasa tidak bahagia dan tidak senang. Jadi remaja suka mengamalkan budaya hidup moden dan menginginkan kesenangan yang berterusan. Seperti contoh hedonisme ialah membuli, melepak, menyalahgunakan dadah, serta pergaulan bebas serta mengamalkan sifat materialistik dan diskriminasi. Jadi untuk mengelak daripada terjadinya budaya hedonisme ini, semua pihak perlu berganding bahu bagi mengekang dan membanteras budaya hedonisme ini berlaku dalam kalangan remaja terutamanya kerana remaja merupakan tunjang utama negara yang merupakan pengganti dan pewaris kepada negara suatu hari nanti. Jadi, pihak ibu bapa, masyarakat serta negara perlu mengambil pelbagai langkah untuk mengekang masalah ini seperti pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh budaya pergaulan bebas dan merempit. Ini adalah contoh budaya hedonisme. 42.9%. Okey, seterusnya saya akan memberi sedikit uraian bagi setiap faktor-faktor berlakunya hedonisme. Faktor pertama, faktor perasaan ingin mencuba benda baru, iaitu faktor paling maksimum berlakunya hedonisme sebanyak 42.9%. Pada usia remaja akan mengalami perubahan dari segi peningkatan usia, pemikiran, kehendak dan keadaan sekeliling.
Ketika remaja ini dalam proses perkembangan, remaja akan mencuba perkara baru atau budaya baru tanpa memikirkan kesan buruk atau baik terhadapnya. Hal ini kerana golongan remaja dikenali sebagai golongan span kerana mereka mudah terpengaruh dengan budaya baru yang baru dilihat dan didengari oleh mereka tanpa mengkaji atau mendidik satu budaya itu sebelum mereka terlibat dalam budaya itu. Seterusnya, faktor kedua ialah faktor pengaruh rakan sebaya sebanyak 30.6%. Berlaku kecenderungan dengan menjadikan rakan sebaya sebagai model untuk membentuk kepribadian. Di sini kita dapat lihat bahawa seorang remaja cenderung menjadikan rakan sebayanya sebagai model untuk membentuk kepribadian mereka sendiri. Contohnya, remaja akan meniru perilaku rakannya agar remaja tersebut diterima dalam kumpulan rakannya dan tidak disisihkan oleh rakan-rakan mereka. Rakan sebaya membawa pengaruh yang kuat terhadap kepribadian seseorang remaja. Okey, faktor seterusnya. Kurang didikan agama sebanyak 20.4%. Didikan agama diterapkan dalam diri sejak kecil lagi. Jadi, sewajarnya seseorang remaja itu dapat membezakan baik dan buruk. Kurang didikan agama menyebabkan remaja tidak mengetahui hedonisme salah di sisi agama. Apabila seseorang remaja itu terlibat dalam hedonisme, hal ini juga akan merosakkan kepribadian seseorang remaja itu sendiri. Contoh budaya hedonisme yang salah di sisi agama ialah budaya black metal yang diasaskan oleh Barat yang bersendikan kepada pemujaan syaitan. Di sini kita dapat lihat bahawa secara terang-terangan budaya hedonism iaitu budaya black metal, salah satunya budaya black metal salah di sisi agama. Faktor seterusnya, kurang kasih sayang daripada ibu bapa sebanyak 6.1%. Faktor paling minimum. Gejala hedonisme merupakan medan untuk remaja melepaskan tekanan dalam hidupnya. Jika seseorang remaja mengalami tekanan dalam hidupnya, jadi remaja itu mengambil inisiatif untuk terlibat dalam gejala hedonisme. Ibu bapa tidak menjalinkan hubungan yang baik dengan anak dalam konteks kehidupan seharian. Jadi salah satu sebab kenapa anak terlibat dalam gejala hedonisme kerana ibu bapa tidak menjalinkan hubungan yang baik dengan anak dan menyebabkan anak itu mengalami tekanan dan terlibat dalam gejala hedonisme. Hari ini, saya akan membentangkan bab 4 iaitu implikasi budaya hedonisme dalam kalangan remaja dan langkah yang proaktif bagi membanteras budaya hedonisme. Keruntuhan akhlak, implikasi buruk budaya hedonisme. Keruntuhan akhlak implikasi buruk yang paling utama dalam budaya hedonisme. Berdasarkan hasil dapatan kajian yang telah kami jalankan, seramai 46% responden bersetuju. Selain itu, seramai 44% responden sangat bersetuju. Di samping itu, seramai 8% responden tidak bersetuju dan akhir sekali seramai 2% responden tidak pasti bahawa keruntuhan akhlak ialah implikasi utama budaya buruk hedonisme. Langkah yang proaktif bagi membanteras budaya hedonisme yang pertama ialah dengan mendekatkan diri dengan ilmu agama. Seramai 58% responden bersetuju. Kerana dengan mendekatkan diri dengan ilmu agama dapat mengelakkan diri daripada perkara yang melalaikan. Yang kedua, pastikan anak mengamalkan etika dan nilai yang baik dalam kehidupan. 25% responden bersetuju. Menerapkan nilai saling hormati dalam diri anak-anak. Yang ketiga, media massa menguar-uarkan keburukan budaya hedonisme. Seramai 12% responden bersetuju dengan memaparkan filem-filem yang memberi kesedaran tentang budaya hedonisme. Yang keempat, pihak berkuasa seperti polis perlu menguatkuasakan undang-undang. Seramai 5% responden bersetuju dengan mengatakan bahawa menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat dari kebiasaannya. Di sini ingin saya nyatakan
Sepanjang kajian ini dilakukan, kami telah menggunakan 3 kaedah tersebut bagi menjayakan kajian ini. Pertama, plan. Kami telah merancang dan menyusun kajian melalui perbincangan di WhatsApp dan Zoom. Kedua, write. Kami telah menganalisis data dengan mengedarkan borang soal selidik melalui Google Forms bagi mendapatkan respon daripada orang ramai. Seterusnya, revise. Setelah mendapat maklumat kajian, kami telah menyemak dan membuat penambahbaikan serta berbincang dengan ahli kumpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dapatan kajian yang diperoleh, isu implikasi hedonisme dan pengaruhnya terhadap remaja ini merupakan isu yang amat membimbangkan kerana mampu memberikan impak negatif kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam gejala ini, terutama sekali golongan remaja. Perkara ini dikatakan kerana remaja ini merupakan generasi penerus kepada wawasan negara pada masa akan datang. Jadi, gejala negatif seperti ini seharusnya tidak wujud dalam kalangan remaja bagi melahirkan masyarakat yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Oleh itu, remaja perlu diberikan pendedahan yang lebih mendalam terhadap kesan negatif serta larangan terjebak dengan gejala hedonisme ini. Remaja perlulah berpandukan kepada agama serta asas etika dan peradaban dalam kehidupan harian mereka. Akhir kalam, semoga tugasan ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.